Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna ma rasyada umurina wa 'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu lagi di alam maya bagi meneruskan pelajaran akhlak tahun 6. Bagi tajuk untuk hari ini ialah mahabbah. Tajuk yang keempat dalam akhlak tahun 6 dan sifat mahmudah yang kedua selepas tawakal. Dan hari ini mahabbah. Jadi sebelum itu saya nak tanya apa khabar semua. Saya doakan murid-murid SRA Sungai Sedang dan sesiapa saja yang melihat video ini dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang bala bencana, penyakit dan sebagainya. Jadi di dalam tajuk ini terdapat 5 tajuk kecil. Terdapat 5 tajuk kecil di dalam buku teks muka surat 24. Tajuk kecil yang pertama ialah pengertian mahabbah, yang kedua dalil mahabbah, ketiga cara mahabbah, keempat fadilat mahabbah dan kelima akibat tidak mahabbah. Tanpa buang masa, kita terus pergi kepada tajuk kecil yang pertama, iaitu apa pengertian mahabbah, apa makna mahabbah. Sama-sama insya-Allah. Mahabbah ialah kecenderungan hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan kepada makhluk. Kecenderungan hati seseorang kepada Allah, maknanya orang itu mengutamakan daripada apa-apa perkara daripada Allah, dia lebih utamakan Allah berbanding makhluk lain. Contohnya, seseorang itu sedang melakukan perkara-perkara seperti sedang tengok TV ke, bermain telefon ke, tiba-tiba azan solat maghrib berkumandang. Jadi orang itu terus berhenti daripada melakukan perkara itu dan terus menunaikan solat maghrib tanpa memikirkan apa-apa pun. Dia cenderung hati seseorang itu kepada Allah lebih daripada kecintaan kepada makhluk. Tajuk kecil yang kedua dalam buku teks muka surat 25, dalil mahabbah daripada surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah, yakni wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Ku tu balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Tengok tu. Bila kita mengasihi Allah, mengutamakan Allah, jangan risau, Allah akan sayang kamu, kasih kamu, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu yang kamu telah lakukan, dan yang mana Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sebab itulah kita hidup kat dunia ni kena melakukan perkara-perkara yang Allah suruh dan meninggalkan segala perkara yang Allah larang. Seterusnya tajuk kecil yang ketiga, cara-cara mahabbah. Dalam buku teks muka surat 26 terdapat 4 cara mahabbah. Yang pertama, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Mengikut segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Contohnya perkara yang disuruh, solat. Kita sebagai hamba kena lakukan 5 waktu sehari semalam, solat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak.
dan meninggalkan segala larangannya. Contohnya mencuri, jangan lakukan. Dan banyak lagi perkara yang dilarang. Mahabbah yang kedua, mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Mengikut segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnahnya serta meninggalkan larangannya. Banyak sunnah-sunnah yang Nabi Muhammad tinggalkan daripada bangun tidur sehinggalah tidur kembali. Contohnya sunnah yang diajarkan ketika bangun tidur, kita hendaklah bersyukur dengan membaca doa. Alhamdulillah kita diberi peluang lagi untuk hidup. Dan meninggalkan larangannya. Kita hidup kat dunia ni mestilah melakukan perkara yang baik-baik sahaja. Jangan kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Khususnya contohnya kepada kawan-kawan kita di sekolah, jiran-jiran di sebelah rumah dan sebagainya. Mahabbah yang ketiga, iaitu kepada diri sendiri. Bagaimana? Menjaga dan memperbaiki diri serta menjauhi daripada segala perkara yang boleh memudaratkan. Menjaga dan memperbaiki diri. Bagaimana kita nak jaga diri kita? Dengan melakukan perkara-perkara yang baik saja, supaya badan kita ni, diri kita ni tidak memudaratkan. Sekiranya kita, contohlah, biasalah manusia ni tidak boleh lari daripada melakukan kesilapan. Sekiranya ada melakukan dosa atau maksiat, kena cepat-cepat istighfar contohnya, bertaubat kepada Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala. Dan cara yang keempat, mahabbah kepada sesama manusia, kepada orang lain. Bagaimana? Mengeratkan silaturahim, memupuk perpaduan dan persaudaraan. Kita kena sentiasa melakukan perkara yang baik sahaja. Janganlah melakukan perkara yang tidak baik terhadap orang lain. Seterusnya, tajuk kecil yang keempat, fadilat mahabbah. Buku teks, muka surat 27, fadilat ataupun hikmah mahabbah. Apa yang kita akan dapat apabila melakukan cara-cara mahabbah tadi? Ada 4 hikmah. Yang pertama, dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sayang dan Nabi Muhammad pun suka orang yang melakukan sifat mahabbah. Yang kedua, mengeratkan silaturahim. Orang lain suka. Jadi kita akan ramai kawan apabila melakukan perkara-perkara mahabbah. Ketiga, mendatangkan kedamaian dan keharmonian. Contohnya dalam kelas kamu tu semua murid melakukan perkara-perkara mahabbah, insya-Allah kelas itu suasananya damai dan harmoni. Dan yang keempat, dikasihi ibu bapa, guru dan masyarakat. Suka Ustaz nak ingatkan, boleh pilih 3 sahaja. Biasanya dalam periksa dia akan minta 3 fadilah sahaja. Boleh pilih yang senang untuk kamu hafal, ingat dan ditulis dalam kertas peperiksaan. Dan tajuk kecil yang terakhir, tajuk kecil yang kelima, muka surat 28, iaitu akibat tidak mahabbah. Akibat tidak melakukan sifat mahabbah tadi. Yang pertama, dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak suka dan Nabi Muhammad pun tak suka orang yang tidak melakukan sifat mahabbah. Yang kedua, merenggangkan silaturahim. Hubungan kita dengan orang lain pun akan renggang. Orang akan jauh daripada kita apabila kita tidak melakukan perkara mahabbah. Yang ketiga, menimbulkan suasana tidak harmoni dan huru-hara. Orang lain tak suka, suasana pun akan jadi tidak harmoni. Dan yang keempat, dibenci oleh rakan dan masyarakat. Okey. Jadi sebelum saya mengakhiri tajuk pada kali ini, mahabbah, tahukah anda seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan di mana sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Jadi kita kat dunia ni tak kena saling memerlukan, saling bantu-membantu. Kadang-kadang mungkin orang itu dia ada kelebihan terhadap perkara itu. Mungkin orang lain ada kelebihan terhadap perkara itu. Jadi kita ni saling memerlukan. Jangan hidup seorang-seorang kat dunia ni. Kena banyak kawan, ramaikan kawan. Kawan ni biar 1000, musuh jangan ada satu pun. Jadi sebagai hamba Allah, kita kena amalkan membudayakan hidup berkasih sayang sesama manusia. Kita hidup kat dunia ni jangan kena saling
sayang menyayangi, jangan benci membenci. Kalau kita benci membenci, orang lain pun tak suka. Sebab itulah kita kena meramaikan kawan. Senang je melakukan perkara yang baik-baik saja. Jadi alhamdulillah cukup setakat di sini saja tajuk pada kali ini, iaitu sifat mahmudah. Yang kedua, akhlak tahunan, iaitu mahabbah. Ustaz harap kamu amalkan perkara-perkara sifat mahabbah ini dan ajak orang lain untuk mengamalkan sifat mahabbah ini. Jadi Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.